Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, sahabat-sahabat Eling FM, terima kasih dan terus bersama dengan Eling FM. Okey, saya Riza Adam. Yang mana belum tahu tu hari ini tahulah, saya lah Riza Adam. Okey, dan yang dah tahu tu menjadi lebih tahu. Okey, hari ini saya nak kongsikan sedikit perkongsian berkenaan dengan urusan penyewaan kereta untuk kegunaan e-hailing. Okey, sebelum itu saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasihlah kepada sahabat-sahabat kita yang merupakan pelanggan ataupun yang telah berurusan dengan syarikat yang dipanggil sebagai Quick Ride. Quick Ride ini adalah sebuah syarikat menyewakan kereta yang menjalankan hubungan dengan Eling FM sudah lebih 3 tahun. Jadi kami saling bantu-membantu untuk kita yang bergiat dalam industri e-hailing ini, khasnya pemandu-pemandu. Okey, untuk sebelum itu saya ingin maklumkan saya cuma sebentar saja untuk bersiaran langsung pada saat dan ketika ini. Hari ini penghujung Oktober, 31 Oktober. Ambil kesempatan untuk bersama dengan kawan kita dan insya-Allah esok dah masuk ke bulan PRU ke-15 negara kita. Okey, sahabat-sahabat, untuk e-hailing ni saya menerima maklum balas yang pelbagai daripada sahabat-sahabat kita yang memandu e-hailing. Antaranya ialah beberapa kesukaran yang dialami oleh pemandu-pemandu e-hailing yang menyewa kereta untuk melakukan tugas-tugas sebagai seorang pemandu e-hailing. Okey, di negara kita dipercayai hanya 3 syarikat saja yang benar-benar diiktiraf untuk menyewakan kereta untuk tugas sebagai seorang pemandu e-hailing. Okey, itu yang ambil maklumlah kan. Baik, saya ingin menyarankan kepada sahabat yang ingin menyewa kereta dengan mana-mana syarikat untuk digunakan sebagai e-hailing agar memastikan sebelum itu apa syarat-syarat yang diperlukan dan kemudian apa janji-janji sebelum anda menandatangani satu-satu perjanjian tersebut untuk selepas menyewa kenderaan tersebut. Okey, ini kerana ada yang saya terima minggu lepas yang menyewa kereta dengan sebuah syarikat yang akhirnya apabila berlaku bencana malapetaka seperti aksiden yang berlaku ke atas beliau dan syarikat penyewa kereta tersebut tidak mahu bertanggungjawab, di mana bukan saja tidak mahu bertanggungjawab tapi mengenakan bayaran pula kepada pemandu tersebut sehingga jumlah RM10,000. Ini saya sedang memperhalusi dengan pemandu ini apa sebenarnya yang berlaku dan insya-Allah kita akan cuba bantu pemandu ini sedaya upaya yang kita boleh. Jadi kita tak mahu ini berlaku kepada anda yang ketika ini sedang mencari kereta untuk disewa. Jadi pastikan anda faham apa syarat-syarat selepas perjanjian. Barulah anda tanda tangan. Dan jika anda telah pun menandatangani dan kemudian berlaku apa yang seperti mana yang berlaku ke atas pemandu ini, dikenakan bayaran RM10,000, syarikat tak mahu bertanggungjawab dengan alasan insurannya ada masalah, ini tidak masuk akal. Jadi anda boleh lawan sampai ke tahap mengambil tindakan mahkamah. Itu yang saya boleh pesankan kepada sahabat-sahabat kita. Isu ni kami cuba untuk mendekati sejauh mana ianya berlaku dan saya percaya pihak gabungan e-hailing Malaysia juga telah pun mengambil maklum isu ini, di mana kami akan berusaha untuk membantu pemandu ini mungkin sampai ke tahap berjumpa dengan pihak pengurusan syarikat kereta sewa tersebut. Baik, saya hari ini berada di AJM Otomotif. Dekat sini bengkel tempat membaiki kereta bagi syarikat Quick Ride. Quick Ride ni dia ada banyak kereta, siapa-siapa yang mengalami masalah kereta tersebut datang ke bengkel yang disediakan. Semuanya ditanggung beres. Baik, sebelum itu untuk kawan-kawan kita, mungkin kalau bukan anda, mungkin kawan-kawan lain yang memerlukan kereta untuk disewa, anda boleh terus menghubungi kami di nombor telefon saya 0167287258 ataupun nombor telefon Quick Ride yang saya sediakan di atas sana. Okey, itu. Antara syarat-syarat yang diperlukan untuk sahabat-sahabat menyewa kereta dengan Quick Ride ialah pertamanya anda semestinya warga negara Malaysia
kemudian anda ada lesen memandu, dan bil elektrik ataupun bil air. Mudah kan? Ada 3 syarat mudah yang perlu anda patuhi untuk menyewa kereta dengan Quick Ride. Ia satu yang saya percaya mudah saja dipatuhi oleh bakal-bakal penyewa. Kemudian tentang kadar bayaran. Okey, RM500 saja diperlukan untuk anda semasa mengambil kereta tersebut. Sebelum itu, kalau ingin melakukan tempahan, anda perlulah membayar sama ada RM100 ke RM200 ke terpulang pada anda. Tapi jumlah sebenar untuk sebelum mengambil kereta tersebut adalah RM500. Hari ini bayar, hari ini ambil kereta. Okey, ada 2 kereta disediakan. Yang pertama adalah kereta Proton Saga dan yang kedua Proton Pesona. Untuk Proton Saga, sewanya adalah RM315 seminggu. Kadar mampu kan? RM315 seminggu. Dan untuk Pesona, RM385 seminggu. Bayar RM500 dan kemudian mingguan RM315 dan RM385. Jadi saya untuk setakat ini saya melihat inilah yang paling rendah kadar sewaan, kadar deposit yang terdapat di kawasan Lembah Kelang. Quick Ride tidak ada di negeri lain, hanya ada di Selangor dan KL. Baik, itu untuk secara sewa beli. Kemudian sekiranya anda ingin sewa beli juga disediakan di Quick Ride, di mana untuk bayaran deposit juga RM500. RM500 dan kemudian mingguan RM371 untuk Proton Saga dan RM448 untuk Pesona. Kontrak 3 tahun tamat ianya menjadi hak milik anda. Sama juga seperti mana sewa mingguan, sewa beli juga penyelenggaraan termasuk tayar, kerosakan-kerosakan besar, kerosakan kecil anda tanggung ya. Nanti saya ceritakan apa kategori kerosakan kecil. Kerosakan besar ditanggung oleh Quick Ride sepenuhnya. Termasuk tayar, insurans, road tax, anda tak perlu fikir. Anda cuma fikir macam mana nak bayar mingguan. Okey? Dan kerosakan kecil yang ditanggung sendiri oleh pemandu seperti tayar pancit, alignment, lampu terbakar, padam. Ini ditanggung oleh pemandu itu sendiri. Jadi amat mudahlah dan saya rasa ianya di bawah kadar mampu kepada pemandu e-hailing untuk menyewa kereta dengan Quick Ride. Okey, untuk cara bagaimana untuk anda mendapat kereta sini, sama ada anda datang terus ke pejabat Quick Ride yang untuk sementara ini terletak di arah Damansara. Okey. Selepas mungkin di hujung tahun ini ataupun awal tahun depan akan berpindah ke pejabat baru yang terletak di Jalan Tun Razak. Itu adalah tempat yang tetap. Sekarang ini untuk sementara berada di arah Damansara. Jadi anda datang, insya-Allah akan diuruskan oleh staf-staf kaki tangan Quick Ride yang mesra-mesra. Okey. Untuk jenis kereta hanya ada 2. Banyak yang bertanya, adakah Quick Ride ada Beza, tanya Azia, Alza, Izora. Okey, tidak ada. Quick Ride cuma menyediakan 2 jenis kereta, iaitu Proton Saga dan juga Proton Pesona. Melalui kalau mendengar kabar-kabar angin yang bertiup di kalangan pemandu-pemandu e-hailing yang katanya Quick Ride ada menyediakan Beza, itu masih dalam perancangan, belum ada keputusan muktamad. Tapi sekiranya ada, harap-harap anda jadi orang yang pertama untuk mendapatkan kereta Beza. Ini ya yang boleh saya kongsikan. Okey, sahabat-sahabat yang nak bertanya boleh je. Saya buat ni tak lama sebab selepas ni saya akan ke Kuala Lumpur International Airport. Ada urusan dekat sana. Jadi kalau ada yang nak bertanya boleh tinggalkan di ruangan komen. Kalau saya tak boleh nak jawab pada waktu dan ketika ini, saya akan jawab kemudian. Tapi lazimnya saya akan jawab. Okey, insya-Allah. Baik. Kalau nak tanya berkenaan dengan isu lain, berkenaan dengan e-hailing yang mungkin ada nak tanya apa-apa, boleh saja. Sementara saya bersiaran ni. Okey, terbaik YB siapa ni? Terbaik YB. Mana ada YB sahabat. Tapi orang macam saya tak layak pun jadi YB, minta maaf. Anda lebih layak. Okey.
Hmm. Okey, saya nak kongsikan juga di sini ya, berkenaan dengan syarikat e-hailing terbaru yang saya dapati tadi, di mana untuk pada ketika ini ada 28 syarikat yang anda boleh beroperasi yang dibenarkan, dilesenkan oleh APAD. 29 ya, dilesenkan oleh APAD. Jadi di antara 29 syarikat ni ada sekitar 6 yang aktif untuk membolehkan anda menjana pendapatan melaluinya. Jadi untuk kalau kawan-kawan kita yang rasa susah nak daftar berkenaan dengan aplikasi ini, anda boleh hubungi saya 0167287258. InsyaAllah saya akan bantu anda sampai jadi. Okey, yang lagi satu saya nak pesankan ya, aplikasi hijau, bukan hijau tua, hijau muda tu hati-hati sikit. Okey, untuk pada waktu ini mereka masih lagi di awang-awangan. Digantung tanpa tali. Okey, nak senang cerita, lesen mereka belum diluluskan. Jadi anda mendaftar boleh, nak daftar dengan saya pun tak apa, saya boleh daftarkan. Cuma saya nasihatkan anda jangan beroperasi sebab ianya menyalahi undang-undang. Okey, kalau dikenakan tindakan, dikenakan pemeriksaan, anda boleh dikenakan tindakan. Jadi saya nasihatkan awal-awal agar berhati-hati di jalan raya. Okey. Baik. Berkenaan dengan Quick Ride ya, saya kembali kepada berkenaan dengan Quick Ride. Anda tak perlu risau, macam hari ini saya berada di bengkel mereka dekat sini di Subang Jaya ni. Tidak seperti mana sebelum ini, agak sukar untuk anda mendapatkan khidmat sebegini, tapi melalui Quick Ride, AJM Automotive sedia membantu anda. Ada dengar kelibat. Okey, itu suara daripada rakan-rakan kita yang bertugas sebagai kaki tangan di bengkel ni. Saya berada di Subang Jaya. Kos segala maintenance anda jangan risau, Quick Ride memang terbaik untuk setakat ini di antara syarikat-syarikat lain. Saya boleh bagi jaminan jika anda menyewa dengan Quick Ride, ianya lebih keistimewaan daripada syarikat-syarikat lain. Keutamaan kami juga di Hailing FM, kalau ada orang tanya sewa kereta, kami akan rekomenkan untuk menyewa dengan Quick Ride. Tapi sekiranya anda ada sejarah dengan Quick Ride, mungkin itu merupakan satu masalah sikit. Tapi walau bagaimanapun, boleh berunding di nombor telefon yang disediakan. Maksud saya sejarah dengan Quick Ride, mungkin sejarah terdahulu anda pernah menyewa dan kemudian anda gagal bayar sewa, contoh kan. Ataupun lain-lain yang menyebabkan ada hubungan retak di antara anda dengan Quick Ride. Itu mungkin menjadi masalah, tapi boleh je berhubungan dengan saya ataupun terus ke pejabat Quick Ride dan kita akan bantu untuk mencari di mana masalah yang timbul. Okey sahabat, untuk lain-lain perkongsian yang boleh saya kongsikan ya pada siaran sebentar saya ambil 5 minit ke 10 minit saja untuk saya maklumkan di mana KLIA 2 yang minggu lepas menjadi isu panas kerana terlalu padat tempat menjemput penumpang, juga menuju ke arah jalan penyelesaian apabila pihak pentadbiran, pihak berkuasa yang mengendalikan KLIA 2 telah mengambil respon rungutan-rungutan pemandu e-hailing khasnya dan juga pengguna-pengguna e-hailing yang tersangkut dalam kesesakan yang mendukacitakan. Jadi mereka ambil langkah yang kami amat mengalu-alukan lah. Kami gembira dengan apa yang dilakukan oleh KLIA 2 dan hasilnya ada sedikit penambahbaikan di sana dan masalah yang berlaku sebelum ni pun telah pun hampir berjaya diatasi. Walaupun ada lagi rungutan-rungutan yang kedengaran, tapi ianya lebih ke arah yang positif lah. Jadi saya syabas ucapkan kepada KLIA 2. Okay, dekat sini sebenarnya ada ramai pemandu-pemandu yang menghantar kereta mereka di pusat servis AJM ini. Yang memang untuk menyediakan kereta-kereta untuk Quick Ride. Tapi kalau anda bukan sewa dengan Quick Ride, nak datang sini pun boleh. Mereka sedia membaiki kereta anda. Okey sahabat-sahabat, saya kira sampai di situ saja dulu. Jadi saya ingin maklumkan sekali lagi, kalau ada yang mencari kereta untuk disewa, kalau bukan anda, mungkin kawan-kawan anda kan, yang saudara mara yang mungkin nak menyewa kereta tapi tak tahu di mana yang sesuai, maka berhubung dengan kami di nombor saya catatkan di atas ataupun terus ke nombor telefon saya 0167287258. Kami akan bawakan anda untuk berurusan dengan Quick Ride. InsyaAllah dekat sini
kami akan cuba permudahkan semudah-mudahnya urusan anda untuk menjana pendapatan melalui tugas sebagai seorang pemandu e-hailing. Okey, kalau yang tak ada VSB, nak bertugas sebagai seorang pemandu e-hailing, boleh telefon saya akan aturkan anda di mana anda boleh mendapatkan lesen VSB dengan kadar bayaran yang istimewa. Okey, nombor telefon saya ada, hubungi saya. Nanti saya akan bantu anda sedaya upaya saya. Okey, dan saya juga nak maklumkan insya-Allah kalau jadi mungkin kita akan buat sesi temu bual dengan pejuang-pejuang e-hailing, khasnya pemimpin-pemimpin persatuan yang melibatkan e-hailing, P-hailing. Kita nak berbicara berkenaan dengan isu semasa e-hailing dan P-hailing. Kita nak dengar apa kata mereka. Apatah lagi pada bulan hadapan dah pun masuk bulan PRU15 dan kita nak tengok sejauh mana PRU15 kali ini dapat memberi kebaikan kepada penggiat-penggiat e-hailing dan P-hailing di negara kita ini khasnya. Jadi insya-Allah tunggu siaran ini. Kami akan cuba aturkan dengan beberapa orang pemimpin untuk kita berbicara berkenaan dengan industri e-hailing dan P-hailing negara kita. Okey, rasanya sampai di situ dulu. Sampai di sini dulu saya bersama dengan anda. Sekali lagi kepada yang nak menyewa kereta untuk kegunaan e-hailing di Lembah Kelang saja, langkah yang paling terbaik untuk anda lakukan adalah menghubungi jenama Quick Ride. InsyaAllah Quick Ride disayangi untuk menyayangi. Salam kemaafan kalau ada salah satu bicara saya Riza Adam, E-hailing FM.